Paparan berita malam ini, Sarawak fokus ekonomi berteraskan air dengan teknologi terkini. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak hadir mesyuarat Majlis Raja-Raja di Istana Negara. Sarawak perkukuhkan hubungan dengan Singapura melalui inisiatif status. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Sarawak kini memberi tumpuan kepada pengurusan air yang mampan serta penggunaan teknologi terkini dalam usaha memperkukuhkan ekonomi berteraskan air. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Datuk Abang Openg berkata bahawa pengurusan sumber air yang bijaksana adalah kunci kepada pembangunan negeri, khususnya dalam memastikan bekalan air bersih kepada seluruh rakyat termasuk kawasan luar bandar. Tambah beliau, pengurusan air yang efisien boleh membuka peluang kepada pembangunan sumber tenaga hidroelektrik yang lebih besar. Air ini ada dua, satu adalah fresh water, yang kedua ialah waste water. Dan air adalah a very precious commodity. Di tempat lain mungkin mereka mempunyai masalah dengan air. Yang kita ni ada air tetapi kadang-kadang kita boros dengan air. Sebab itu dari aspek pengurusan kita hendaklah mengenal pasti beberapa teknologi yang terkini. Satunya air yang fresh tu dapat kita gunakan untuk makan minum. Dan juga kalau air ini bekalannya besar, sudah tentu ia dapat membekalkan hidroelektrik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pameran dan persidangan air dan air buangan antarabangsa Borneo BIWWEC 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut menekankan pentingnya kita semula air buangan sebagai sebahagian daripada strategi pengurusan sumber air. Menurut beliau, air buangan yang dirawat boleh digunakan semula untuk pelbagai keperluan termasuk dalam sektor pertanian dan industri menjadikan ekonomi air sebagai kitaran yang mampan. Beliau turut menyatakan minat terhadap teknologi terbaru yang dapat membersihkan air buangan dan menggunakan residu yang terkumpul seperti microsome sebagai penyimpan karbon serta baja untuk memperkayakan tanah. Jadi maknanya dari situ kita lihat bahawa air, wastewater menjadi satu komoditi ekonomi yang menghasilkan tanaman-tanaman, khususnya agriculture untuk sayur-sayuran. Dan keduanya dia menyimpankan karbon. Kita tidak mengeluarkan karbon ke udara. Jadi saya rasa bahawa untuk Sarawak kita kajikan semua perkara ini dan kita sejajar dengan SDG kita, sustainability itu, untuk menjadi satu ramuan di dalam. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hien, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni dan Pengerusi BIWWEC 2024 Irsinia Roziah Muhammad. Kerajaan Sarawak menghulurkan sumbangan kepada keluarga mangsa-mangsa bot regata yang karam semasa menjalani latihan di Sungai Sarawak pada 18 Oktober lepas. Sumbangan disampaikan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki semasa mengetuai rombongan menziarah rumah tiga mangsa berkenaan iaitu Allahyarham Muhammad Iqmal Samail, Allahyarham Muhammad Khairul Hisham Kasturi dan Allahyarham Muhammad Afiq Ishamuddin Sahari pada Rabu. Ketibaan beliau bersama rombongan disambut oleh keluarga-keluarga mangsa sebelum meluangkan masa bersama mereka. Selain daripada Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki turut menyampaikan sumbangan daripada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg, agensi-agensi kerajaan yang lain termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS, Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
UPPSM, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, MAKSA, Sarawak, Unit Pentadbiran UP, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS serta MAKSA bahagian Semarahan. Difahamkan sumbangan kepada dua lagi mangsa iaitu Allahyarham Majuri Maharuf dan Allahyarham Khairul Bidin akan disampaikan kemudian dalam masa terdekat. Hadir sama Pengarah UPPSM Sharifah Rohana Datuk Wan Alwi, Pengarah UKPS Datuk Dr. Chai Kin Chung, Pengarah JKMS Semawi Muhammad, Pengarah UP Datuk Muhammad Junaidi Mohidin, Residen Bahagian Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, Pegawai Daerah Semarahan Ahmad Abdul Razak, Pegawai Daerah Asajaya Jerry Zainuddin Bidin serta wakil agensi terlibat yang lain. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-267 yang berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur pada Rabu. Ketibaan Tun Pehin Sri disambut oleh Pegawai Pentadbir Fasiliti dan Teknikal Istana Negara Tuan Azral Jusman. Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-267 kali ini dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Mahfruf lah. Mesyuarat pada hari pertama berjalan lancar dan selesai sekitar jam 11.30 pagi. Ia merupakan forum tertinggi dalam negara bagi Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Negeri untuk membincangkan pelbagai isu penting negara termasuk perkara berkaitan agama Islam, kedaulatan negeri dan hal-hal yang memerlukan persetujuan bersama. Turut hadir mengiringi beliau ke mesyuarat tersebut ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Aliasan. Sarawak memperkukuhkan hubungan dengan Singapura melalui pelbagai inisiatif yang diambil oleh Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura status. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menegaskan bahawa kerjasama erat dengan Singapura merupakan langkah strategik untuk memanfaatkan hubungan dua hala yang telah lama terjalin. The tourism industry continues to be one of Sarawak's most important economic pillars. But beyond that, Sarawak has tremendous potential in the area of educational tourism. And I'm proud to see so many academics, institutions are represented here tonight. By working together, we can create meaningful exchanges that go beyond leisure travel, promoting Sarawak as a place of learning, cultural immersion, as well as innovations. Looking forward, looking ahead, as we look to the future, I'm confident that Sarawak will continue to grow as a partner destination for both tourism as well as education. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Malam Anugerah dan Penghargaan Sarawak Warriors 2024 yang diadakan di Hotel Park Royal on Beach Road pada Selasa. Dalam pada itu, beliau menegaskan potensi Sarawak sebagai hub utama bagi pelancongan pendidikan yang menawarkan pengalaman pembelajaran yang unik dan pelbagai. The Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Art Sarawak stands ready to support whatever endeavours, ensuring that Sarawak remain a welcoming, vibrant and sustainable destination for all. I believe Status and Sarawak Tourism Board is very significant and the joint effort to drive Sarawak tourism will definitely increase in the years to come in this market. Malam itu turut menyaksikan penyampaian Anugerah Sarawak Warriors 2024 untuk kategori agensi pelancongan terbaik. Anugerah ini bertujuan untuk mengiktiraf sumbangan cemerlang ejen pelancongan dan rakan kongsi dalam mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan utama sepanjang tahun lalu. Kesemua pemenang menerima trofi dan sijil khusus, hamper produk buatan Sarawak serta voucher belanja HGD 200.
Hadir sama Timbalan Menteri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan serta isteri Datin Melinda Claudia Baking Lawan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Pengurusi Lembaga Pelancongan Sarawak Datuk Dennis Ngau, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sherina Husaini serta tetamu terhormat yang lain. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Status Chiu Chang Guan dalam ucapan aluannya berkata, pihaknya terus memperkukuhkan promosi Sarawak dengan memperluaskan usaha dalam perdagangan, pelancongan dan kerjasama pendidikan untuk menarik lebih banyak penyertaan antarabangsa sekaligus meningkatkan profil negeri itu di mata dunia. Jelasnya, organisasi itu bertekad untuk terus memperluaskan kehadiran Sarawak di Singapura dengan strategi promosi yang menyeluruh. At Status, we are committed to expanding Sarawak footprints in Singapore. Our team has worked tirelessly to promote Sarawak not only as a travel destination, but also as a hub for education, tourism, golfing, business events, and cultural exchange. With every campaign and partnership, we have positioned Sarawak as a unique destination offering rich experiences for travelers, corporates, and students or even researchers. Menurut Chiu, pada tahun 2024, Status menerima sokongan hebat daripada institusi pendidikan dan rakan baharu yang aktif menghantar pelajar dan kumpulan lawatan ke Sarawak, menunjukkan pengiktirafan yang semakin meningkat terhadap negeri ini sebagai destinasi pendidikan. What even more exciting is there are several universities and polytechnics have now established mutual understanding through MOUs and are planning to send students for internship and in Sarawak starting 2025. Sarawak sedang rancak menuju ke arah menjadi sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Lawrence Sagah Wee In berkata, dalam mencapai matlamat tersebut, Kerajaan Sarawak menyasarkan untuk menggandakan ekonomi negeri Sarawak daripada RM136 bilion pada 2019 kepada RM282 bilion menjelang 2030. As a winning program, one may ask himself, Sarawak is on the path to becoming an advanced economy and high income state by 2030. To achieve this, we aim to double our economy from 136 billion in 2019 to 282 billion by 2030, with a targeted annual growth rate of 6 to 8%. As outlined in Sarawak Post-COVID-19 Development Strategy of PCDS 2030. Our trade performance reached a 10-year high in 2022, with total trade volume meeting 217.2 billion. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Industri Continuous Professionals Development ICPD and Memorandum of Understanding MOU Exchange di Imperial Hotel Kuching pada Rabu. Ujarnya, Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Rahman Zuhari Tun Datuk Bak Openg sedang menerajui langkah ke arah ekonomi digital yang penting bagi industri terutamanya sektor pembuatan untuk memanfaatkan teknologi baru sejajar dengan perolehan ke arah revolusi industri 4.0 bagi memartabatkan lagi ekonomi Sarawak. Di bawah PCDS 2030, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD katanya menyasarkan untuk membina ekonomi pengetahuan bernilai tinggi yang dipacu oleh tenaga kerja mahir, menyasarkan 30% tenaga kerja mahir untuk memenuhi permintaan masa hadapan. Tambah beliau, dalam persekitaran yang tidak menentu, tidak pasti, kompleks dan samar-samar VUCA hari ini, pembelajaran berterusan adalah penting untuk pekerja kekal berdaya saing.
Dalam hal ini katanya Kerajaan Sarawak dengan sokongan institusi latihan, akademia dan industri sedang giat menangani jurang kemahiran yang semakin melebar ini dengan memulakan program untuk meningkatkan kemahiran dan melatih semula pekerja. Program ICPD berfungsi sebagai bukti komitmen kolektif Kerajaan Sarawak untuk membangunkan tenaga kerja mahir dan memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan di Sarawak. Sementara itu, Datuk Seri Roland menjelaskan kolaborasi strategik antara Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Sarawak bersama MEITD merupakan langkah ke arah transformasi bagi memupuk tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis berkenaan yang menyaksikan MPC Sarawak dan MEITD mengadakan majlis pertukaran dokumen perjanjian persefahaman MOU sempena seminar Industri Continuous Development Program ICPD. Timbalan Ketua Pengarah MPC Dr. Mazrina Muhammad Ibrahim Shah berkata, majlis tersebut merupakan detik bersejarah bagi MPC kerana melalui komitmen padu bersama MEITD Sarawak di mana ia dapat memperkukuh pembangunan bakat dan menyediakan tenaga kerja masa hadapan yang lebih kompeten dan berdaya saing. Melalui pendekatan ini, katanya MPC berharap agar pekerja dan pelajar yang bakal dan telah menyertai program tersebut mendapat manfaat daripada pengalaman praktikal yang relevan sekaligus meningkatkan kebolehpasaran. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS masuk portal.kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri berita dengan paparan Malam Anugerah dan Penghargaan Sarawak Warriors 2024 yang diadakan di Hotel Park Royal on Beach Road pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.